Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini, saya ingin menjawab satu soalan yang sering saya terima melalui sosial media, terutama sekali Facebook, iaitu soalan mengenai adakah sijil train the trainer daripada HRDF ataupun HRDF TTT ini sesuatu yang wajib. Okey, saya terus jawab. Secara umumnya, HRDF TTT ini tidak wajib. Dia tak wajib. Kalau kata wajib nanti tak buat berdosa. Jadi dia tak wajib. Dia paling hampir kepada apa yang disebut sebagai sunat muakkad. Sangat-sangat digalakkan. Dia tak wajib, tapi kalau ada bagus, dan kalau ada sebenarnya sangat bermanfaat. Okey, saya cerita dulu kenapa saya sebut dia tidak wajib. Okay, yang pertama sekali, dia tidak wajib kepada mereka yang ada kelayakan ataupun latar belakang education dia dalam bidang education lah. Maksudnya mereka yang ada diploma in education, diploma, degree and beyond lah in education, dan mungkin mereka yang telah mendapat pengiktirafan trainer-trainer sebagai contoh daripada SIAS dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan, semua mereka yang syarat-syarat untuk dikecualikan exemption dikecualikan daripada HRDF trainer ni ada tertera di portal ataupun di website HRDF. Jadi minta tolong rujuk, jangan hanya tengok video ni lepas tu kata oh kita tak payah go for TTT. Boleh tengok balik, ada syarat-syarat dia, ada banyak sijil yang macam mana yang membolehkan kita dikecualikan. Jadi bagi mereka yang layak untuk pengecualian ini ataupun disebut sebagai TTT exempted trainers, jadi yang TTT exempted trainers ni anda tak perlulah attend trainer-trainer HRDF ni kalau rasa macam tak payahlah, dah cukup mahir, dah cukup pandai dan sebagainya, tak perlu hadir. Anda boleh dapatkan exemption. Okey, yang seterusnya, dia tidak wajib kepada mereka yang tidak mahu menjalankan latihan dalam ruang HRDF. Apa yang maksud saya tidak mahu atau tidak terlibat dalam latihan ruang lingkup HRDF? Sebagai contoh, mereka atau trainers yang melatih sekolah, pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar IPTA, IPTS, dan maksudnya yang fokusnya bukan adult learners. Sebab HRDF ni umum tahu dia adalah untuk majikan-majikan yang mencarum kepada tabung HRDF atau yang kita biasa dengar tu melalui Akta PSMB 2001. Jadi majikan yang layak ataupun yang memenuhi syarat tu, dia wajib mencarum ke tabung HRDF. Dan itulah antara sebab kenapa biasanya bila kita mahu melatih pekerja yang dalam kategori majikan yang mencarum ni, perlu ada sijil. Sebab apa? Nak claim. Jadi mereka yang tidak melatih ataupun yang melatih bukan daripada kalangan pekerja majikan yang mencarum, sebagai contoh macam construction, di bawah kategori construction dia bawa CIDB, tak ada kena-mengena dengan HRDF. Banks yang membuat latihan untuk perbankan, industri perbankan, dia bawa IBBM kalau tak salah saya. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan HRDF. Jabatan-jabatan kerajaan, sekiranya anda train pekerja daripada sektor awam ni, jabatan kerajaan, kementerian dan sebagainya, agensi-agensi, mereka tak perlukan trainer tu untuk certified ataupun trainer tu ada sijil HRDF TTT ni. Jadi yang tu tak wajib lah. Dan satu lagi, bidang pertanian, bidang pertanian sebenarnya tak wajib ada HRDF TTT sebab dia tak contribute dan dia tak claim lah. Dan satu lagi yang saya difahamkan adalah golongan profesional seperti doktor, lawyer, ini memang tidak mencarum. Jadi kalau kita train mereka, tak ada kena-mengena lah. Tapi cuma kalau kita, macam saya sebut tadi, dia adalah sunat muakkad. Kalau kita nak attend trainer-trainer, dia lebih kepada keperluan dari aspek knowledge itu sendiri. Jadi berbalik kepada kalau kita tidak melatih dalam ruang HRDF, tak wajib, tapi digalakkan. Sebab apa? Kita dapat knowledge lah. 5 hari trainer-trainer ni bukan saja perkongsian yang dalam manual tu, tetapi apa yang anda dapat korek daripada lead trainer tu pun penting. Jadi di situ sebenarnya
terpulanglah pada anda yang mahu menyertai HRDF ni atas tujuan apa. Kalau hanya nak sijil, ambil sijil, lepas tu jalan lah. Ataupun kalau rasa dah cukup qualification yang membenarkan anda untuk dapat pengecualian, apply for TTT exemption dan terus jalan lah. Tak ada masalah. Tapi sekiranya anda mahu memahami bagaimana menstrukturkan training dengan lebih baik, asas-asas dia memang foundation. Kalau kata yang otai-otai dah train 30 tahun 20 tahun ni, dia rasa masuk TTT, dia rasa macam alah ni aku dah buat dah, aku dah tahu. Tak payah masuk. Sebab anda sudah qualify dan anda sudah mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, tak perlu. Sebab HRDF TTT ni lebih kepada baseline yang perlu ada pada para trainers. Trainers kena tahu apa itu adult learning, trainers kena tahu apa itu TNA, trainers kena tahu macam mana nak design competency based training program, trainers kena tahu bagaimana nak deliver competency based training program, dan bagaimana deliver competency based training program ni berbeza daripada motivation sebagai contoh, daripada instructional training dan sebagainya, berbeza. Dan yang terakhir sekali, modul yang terakhir adalah assess participants competence. Jadi macam mana kita nak nilai sama ada apa yang telah kita sampaikan tu benar-benar telah diterima, diabsorb dan boleh diaplikasikan oleh peserta. Maksudnya ada improvement dari segi kompetensi dia. Jadi 5 modul ni adalah yang membentuk HRDF TTT selama 5 hari, dan juga ditambah dengan assessment sendiri, iaitu anda perlu buat presentation dan anda akan dinilai layak atau tak layak. Bukanlah nak kata layak tak layak, tapi lebih kepada adakah anda berjaya mengaplikasikan adult learning, TNA, design competency based, deliver competency based dan assessment tadi dalam tempoh yang diberikan. Jadi berbalik kepada persoalan asal, adakah HRDF TTT ini sesuatu yang wajib? Macam saya kata, it is not compulsory, tetapi sekiranya anda mahu menjadi trainer yang ada asas yang kukuh, nombor satu. Yang kedua, jika anda mahu belajar perspektif yang berbeza, mungkin dah melalui pengalaman anda dah belajar melalui trial and error. Jadi sekarang ni mungkin anda boleh masuk untuk validate apa yang anda lakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah sekiranya anda betul-betul mahu menjalankan latihan untuk mereka yang terlibat dalam ruang HRDF. Sebagai contoh, macam sekarang ni banyak inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan oleh HRDF. Jadi antara syarat wajibnya adalah trainer mesti HRDF certified ataupun HRDF exempted. Jadi rajin-rajinlah layari website hrdf.com.my. Kenal pasti, baca betul-betul. Sekiranya anda rasa anda layak, okey, alhamdulillah. Sekiranya anda rasa nak jadi trainer kena adalah HRDF TTT dengan mindset yang betul, silakan register. Ada banyak training provider. Pada tahun ni, kalau tak salah saya, ada 19 training provider yang telah dilantik untuk menjadi vendor yang boleh menjalankan program latihan train the trainer ini, dan sijilnya akan dikeluarkan oleh HRDF. Tetapi sekiranya anda mahu belajar khususnya dengan saya, nak tengok muka ni secara live, bolehlah anda melayari website Access Ideas dan mendaftar, ataupun melalui HRDF portal HRDF tu sendiri, cari training provider yang bernama Access Ideas Malaysia Sdn Bhd, dan insyaAllah saya adalah salah seorang lead trainer dalam Access Ideas. Dan kalau anda nak belajar daripada saya, boleh terus daftar dan insyaAllah kita akan berjumpa di dalam kelas. Okey, jadi berbalik kepada adakah wajib, sekali lagi dia bukanlah wajib, maksudnya tak buat tak berdosa, tapi sangat-sangat digalakkan sekiranya anda merasakan dia perlu. Dan sekali lagi, diharap perkongsian ini serba sedikit memberikan pencerahan kepada mungkin kekusutan bagi para trainers yang ada di luar sana. Mungkin tak ramai, mungkin dekat 2-3 orang je. Dan sekali lagi, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.